Selamat sejahtera kepada Puan Fazilah binti Abdul Hamid. Nama saya Wong Mun Kay, ialah ahli kumpulan 13. Tajuk kumpulan kita adalah Sejarah Awal Pengalaman Kita Semula di Dunia. Dan ahli kumpulan saya adalah Patrick Tan Chin Bin, Nurul Izzati binti Muhammad Kamal, Tan Shishon Tan Suraya binti Muhammad Surawardi Sarawana. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada kajian khusus kita. Pertumbuhan pendudukan, pembangunan pesat, perkembangan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan punca menyumbangkan kepada jumlah penjana sisa berpecah dari semasa ke semasa. Isu penambahan sisa buangan bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi juga dihadapi oleh seluruh dunia. Kita semula adalah kaedah dan amalan pengurusan sisa berpecah yang paling berkesan di dunia pada masa kini. Menurut Akta Pengurusan Sisa Berpecah dan Pembersihan Awam, kita semula didefinisikan memungut dan mengasing sisa berpecah bagi masuk menghasilkan keluaran. Sebagai contoh, surat khabar lama telah digunakan untuk kita semula untuk menghasilkan surat khabar yang baru. Tambahan pula, kita semula menghapus sisa buangan yang boleh kita semula untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan sumber baru serta mengurangkan isu seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Di samping itu, berbagai jenis bahan boleh dikategorikan bahawa kita semula termasuk seperti logam, kaca, plastik, elektronik, kertas dan tekstil. Oleh itu, isu ini perlu diambil berat oleh semua negara supaya peningkatan pembuangan sisa berpecah dapat dikawal dengan sempurna. Seterusnya, pengalaman kita semula telah dipertika selama 3 abad yang lalu. Pada zaman kekurangan sumber, penyiasatan ekologi terhadap sisa terdahulu telah mendedah bahawa terdapat kurang sisa domestik seperti perkakas pecah, tembikar dan abu. Dengan membayangkan bahawa lebih banyak sisa dikita oleh kerana kekurangan sumber segar. Semasa prafabrikasi terhadap bukti bahawa di negara Eropah telah mengumpul bahan logam seperti gangsa dan serpihan logam dengan mencari semula untuk kegunaan penerusan. Sebagai latar belakang kajian ini, kita akan melihat perbezaan usaha-usaha tentang pengalaman kita semula yang telah dilaksanakan di negara Malaysia dengan di negara lain. Kempen kita semula pada mulanya dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1993, tetapi ditentukan gagal pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, kerajaan telah memulakan program kita semula pada 2 Disember 2000. Dalam program kita semula kedua ini, lebih memfokus kepada 4 jenis sisa buangan utama iaitu kaca, logam, plastik dan kertas. Selain itu, untuk mencapai kejayaan program ini, kerajaan tempatan juga menyediakan kemudahan tong kita semula dan pusat kemudahan kita semula di seluruh negeri. Pada peringkat global, program kita semula pertama iaitu kemudahan mendapat semula bahan kita semula, Material Recovery Facility, telah ditubuh pada tahun 1898 di New York. Maklumat utama bagi tubuhan MRF ini ialah merawat sampah yang dihasil oleh isi rumah di New York City. Dan MRF juga berjaya dalam memulih sisa berpecah yang dijana sehingga mencatat sebanyak 37%. Selain itu, pada Perang Dunia Kedua, kebanyakan keluarga di negara Jerman telah mula mengamalkan budaya pengasingan sampah berpecah, contohnya botol, kertas lama, besi ferrous dan bahan logam lain daripada sisa domestik. Dengan itu, pengalaman kita semula adalah unsur yang terpenting bagi semua masyarakat untuk memelihara dan memelihara kawasan sekitar dengan mengurangkan sebarang pencemaran yang amat membahayakan kesihatan dunia. Namun begitu, terdapat 3 persoalan yang wujud dalam kajian ini iaitu sejauh manakah faktor yang mendorong perkembangan pengalaman kita semula, dan persoalan kedua adalah adakah perbezaan antara pesedia kita semula di negara Malaysia dengan negara lain, dan persoalan akhir adalah apakah kesan kita semula terhadap alam sekitar. Oleh itu, objektif utama bagi penyelidikan ini adalah mengenal pasti punca-punca yang menyumbang kepada pembentukan idea kita semula serta mengkaji perbezaan prosedur kita semula yang dijalankan di berbagai negara. Selain itu, penyelidikan ini juga memfokus untuk menyenaraikan kesan pengalaman kita semula oleh seluruh dunia terhadap alam semula jadi pada masa ini. Metodologi kajian bagi kumpulan ini terbahagi kepada 6. Antaranya ialah merujuk kepada bahan ilmiah. Ia merupakan buku-buku ilmiah daripada penulis yang sahih. Seterusnya, internet. Kami menggunakan platform internet bagi mendapatkan lebih banyak informasi yang menarik. Selain itu, kami juga menggunakan memorandum. Ia merupakan dokumen berbentuk syarat perjanjian atau persefahaman suatu bentuk perjanjian bertulis. Kami juga menjalankan perbincangan antara ahli kumpulan
di mana setiap ahli menyumbangkan masa dan buah fikiran agar objektif kajian yang ditetapkan dapat dicapai. Kami juga menggunakan sumber perpustakaan bagi pencarian bahan-bahan sekunder seperti laporan-laporan, risalah atau majalah dan lain berbentuk penulisan. Yang terakhir adalah surat khabar. Berita dari buletin maupun surat khabar merupakan maklumat yang berautoriti atau dengan kata lain ianya sahih untuk digunakan pakai oleh kumpulan kami. Seterusnya adalah kajian literatur. Definisi bagi kitar semula adalah proses memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Antara bahan yang boleh dikitar semula adalah kaca, kertas, logam, tekstil, bahan elektronik dan juga plastik. Senario di serata dunia, pengamalan kitar semula dimulakan di beberapa buah negara atau diklasifikasikan sebagai gerakan kesedaran. Malaysia telah pun mewujudkan dan melaksanakan dasar PSPN, iaitu Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Terdapat akta diperkenalkan kepada masyarakat berkenaan bahan yang diluluskan untuk dikitar semula. Didaftarkan pada 13 September 2006, Akta 672 ini telah dinaik taraf pada 2015. Seterusnya adalah peranan pihak-pihak terbabit melibatkan agensi kerajaan dan juga swasta. Penubuhan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara PSPN yang turut berperanan dalam menguruskan 3R, Reduce, Reuse, Recycle di kawasan perumahan. Ia turut mempunyai visi, misi, objektif, fungsi-fungsi, piagam pelanggan dan juga kod etika. Sumbangan kitar semula kepada beberapa sektor. Sektor yang pertama adalah ekonomi, iaitu bahan-bahan yang terbuat telah dikitar semula dikelaskan sebagai bekalan baru bagi bahan yang sama. Kos bahan ini juga adalah rendah dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Sektor yang kedua adalah sektor alam sekitar. Hal ini dapat mengatasi masalah longgokan sampah di tapak pelupusan sampah serta menjimatkan kos penyelenggaraan dan mengurangkan pencemaran bau. Sektor yang ketiga adalah sektor pekerjaan. Hasil daripada kitar semula ini, wujudnya pusat kitar semula yang menawarkan peluang pekerjaan. Konklusinya, usaha memperkenalkan kitar semula telah berkembang di Malaysia. Usaha-usaha yang dijalankan kerajaan turut mendapat sambutan dan diterima baik masyarakat. Dari sudut pandangan ke arah negara berdaya saing, kerajaan Malaysia seharusnya menggalakkan lagi usaha yang efektif dan juga kreatif untuk pengamalan kitar semula hingga diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Patrick Tan dan sekarang saya akan membentangkan objektif pertama kita, iaitu punca-punca yang menyumbang kepada pembentukan idea kita semula. Faktor pertama ialah pembuangan sampah yang tidak terkawal akan menjadi masalah global. Pembuangan sampah yang tidak terkawal akan menyebabkan kehabisan lokasi untuk melupuskan sampah berikut. Hal ini akan menyebabkan aktiviti pelupusan dan pembalakan perlu dijalankan untuk mewujudkan lokasi pelupusan sampah yang baru. Kehilangan hutan-hutan akan menyebabkan kandungan gas CO2 di udara meningkat dan menambah buruk isu pemanasan global. Faktor yang seterusnya ialah memelihara sumber asli. Sumber asli seperti pokok adalah terhad. Jika permintaan terhadap kertas meningkat, ia akan beri kesan kepada hutan-hutan akibat aktiviti pembalakan. Kita semula kertas dapat menyelesaikan masalah berikut. Menurut statistik yang dibuat oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat, 1 tan kertas dapat dikitar semula mampu menyelamatkan 17 pokok dan menjimatkan air sebanyak 64,000 liter. Faktor yang ketiga ialah mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida. Selain daripada memelihara sumber asli, aktiviti kita semula juga mampu mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida di atmosfer. Hal ini disebabkan sisa pembuangan yang tidak dikitar semula akan dihantar ke lokasi pelupusan sampah untuk dibakar. Proses pembakaran ini melepaskan gas rumah hijau ke atmosfer dan menambah buruk isu pemanasan global. Faktor yang seterusnya ialah menjimatkan tenaga. Aktiviti kita semula mampu menjimatkan banyak tenaga. Hal ini disebabkan oleh kerana proses pengesetan dan pemprosesan sumber mentah seperti kayu, minyak dan plastik memerlukan banyak tenaga. Faktor yang kelima ialah mewujudkan pekerjaan baru. Aktiviti kita semula biasanya memerlukan pusat kita semula untuk mengumpul dan memproses bahan-bahan. Jika aktiviti kita semula dipupuk oleh ramai orang, pusat kita semula perlu dibina dengan banyak untuk memastikan bahan dan kita semula dapat diproses dengan betul.
Pusat kita semula yang baru akan mewujudkan banyak pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Faktor yang terakhir ialah mempercepatkan kemajuan teknologi kita semula. Kita semula mampu mempercepatkan kemajuan teknologi. Hal ini kerana tekanan sosial yang tinggi untuk mencapai alam kita semula yang baik memaksa syarikat untuk bekerja keras mencipta teknologi yang mampu mengambungkan bahan kita semula ke dalam barisan produk mereka. Seterusnya, saya juga akan membentangkan perbezaan prosedur kita semula yang dijalankan pelbagai negara. Negara pertama yang akan dibentang ialah Amerika Syarikat. Dalam fasa pengumpulan, negara Amerika Syarikat tiada undang-undang yang mewajibkan kita semula. Oleh itu, segala bahan kita semula yang dikumpul dari tong kita semula yang terletak di kawasan kediaman, kawasan bandar dan tapak pelupusan sampah. Dalam fasa pemprosesan pula, setelah bahan kita semula dikumpul, ia akan dihantar ke fasiliti pemulihan bahan untuk diasingkan mengikut kategori, dibersihkan dan diproses. Segala proses berikut menggunakan mesin untuk menjimatkan masa dan tenaga manusia. Dalam pasca pemprosesan, negara Amerika Syarikat merupakan salah satu negara yang mengekspor bahan kita semula ke negara lain untuk menjana pendapatan. Antara negara yang dipilih oleh Amerika Syarikat untuk memproses mengekspor bahan kita semula ialah China, India, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Seterusnya, negara yang akan dibentangkan ialah Jepun. Dalam fasa pengumpulan, kebanyakan rakyat Jepun telah mengamalkan amalan kita semula dari kecil. Oleh itu, segala sisa yang siap diasing kepada kategori yang tertentu hanya perlu dikumpul oleh lori kita semula. Dalam fasa pemprosesan pula, setelah bahan kita semula telah dikumpul, ia akan dihantar ke pusat kita semula. Pusat kita semula yang ada di Jepun diletakkan secara strategik untuk menjimatkan masa dan tenaga. Dalam fasa pasca pemprosesan, negara Jepun sama seperti Amerika Syarikat juga mengekspor bahan kita semula ke luar negara seperti China, India, Vietnam. Terdapat sebahagian bahan kita semula digunakan untuk industri pembuatan. Sebagai contoh, setelah botol plastik di kita semula, ia akan dijadikan serat yang mampu digunakan untuk membuat baju, sarung tangan dan beg. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Prosedur kita semula di Taiwan. Fasa pengumpulan, Taiwan telah melaksanakan kempen kita semula dan program kita semula 4 dalam 1. Program ini berfungsi untuk menumbuhkan dana kita semula untuk mempromosikan sistem pengurusan sisa Taiwan. Taiwan juga melaksanakan session ITOS yang merupakan session perkhidmatan pengumpulan sampah secara pintar dan perkhidmatan kita semula botol dan tin. Fasa pemprosesan, sampah dan bahan kita semula dikumpulkan di tempat pengumpulan dan diikuti oleh 2 buah lori yang mengundi sampah dan bahan kita semula. Sampah biasa akan dihantar ke tempat pelupusan sampah atau loji pembakaran. Dan bahan kita semula diproses menjadi bahan yang berguna. Fasa pasca pemprosesan, sisa makanan mentah diproses dan dijadikan sebagai baja oleh petani. Sisa makanan yang telah dimasak akan dijadikan kepada makanan tenaga. Prosedur kita semula di Jerman. Fasa pengumpulan, kerajaan Jerman telah memperkenalkan sistem Green Door di mana pengeluar atau penjual perlu membayar yuran atau cukai Green Door untuk setiap produk yang dihasilkan atau dijual. Jerman juga telah memperkenalkan undang-undang yang menjadikan pemborong peluncur dan pengguna bertanggungjawab ke atas proses penggunaan semula kita semula dan pelupusan sisa. Ordinan pembungkusan telah menetapkan kepada pengelola produk bahawa mereka harus bertanggungjawab untuk pengurusan kita semula pembungkusan produk mereka. Fasa pemprosesan, bahan kita semula dikumpul dan dihantar oleh kenderaan kutipan ke loji pengasingan untuk diasingkan dan diproses kepada bahagian yang berbeza untuk di kita semula dan penggunaan selanjutnya. Fasa pasca pemprosesan, bahan seperti logam plastik di kita semula dan diproseskan menjadi bahan yang berguna. Bahan seperti kayu, komponen mudah terbakar digunakan sebagai bahan api alternatif dan untuk penjanaan tenaga dalam instalasi pembakaran. Kesan amalan kita semula terhadap alam semula jadi adalah penjanaan semula sumber semula jadi, memelihara hidupan liar dan ekosistem, pengurangan penggunaan bahan mentah dan dapat menurunkan pencemaran alam. Setahu kita, alam semula jadi terdiri daripada tanah, hutan, lautan, dan yang adalah terhad kerana mengambil masa yang lama untuk dihasilkan. Sebagai contoh, kertas dibuat daripada pokok. Pengamalan mengikat semula kertas dapat membantu mengurangi pembalakan hutan.
Ini disebabkan pembalakan besar-besaran menyebabkan kehidupan liar kehilangan habitat asal dan berkemungkinan membawa kepada masalah kebubusan. Bahan kita semula seperti plastik jika tidak diuruskan dengan betul, ia akan berbahaya di lautan dan ditelan oleh hidupan laut. Ia juga akan membawa kepada masalah pencemaran air. Jika kita mengamalkan amalan kita semula, sumber semula jadi yang berharga seperti pokok boleh dijaga, dilindungi dan dijaga semula untuk generasi akan datang. Langkah dan cadangan penambahbaikan. Kajian ini menitik beratkan tentang penggunaan kitar semula sejak daripada awal penciptaan konsep kitar semula di seluruh dunia. Kajian juga menunjukkan tentang pembentukan idea kitar semula pada awalnya adalah disebabkan oleh beberapa isu alam sekitar yang membangkit ketika itu, seperti peningkatan pencemaran alam. Dapatan kajian memaparkan tentang perbandingan tata cara alam sekitar yang diamalkan oleh beberapa buah negara di seluruh dunia yang membawa kepada penyatuan masyarakat di dunia demi memelihara dan memelihara alam sekitar dengan kaedah masing-masing. Sekiranya idea kita semula tidak diperkenalkan dan diamalkan sejak daripada awal lagi, pasti bumi dipenuhi dengan pencemaran dan sampah sarap yang menggunung. Cadangan penambahbaikan yang dapat diberikan adalah dengan meluaskan dan mendalamkan dapatan kajian mengenai sejarah alam sekitar seperti mengenai tokoh-tokoh dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan idea kita semula pada peringkat permulaan. Cadangan juga memilih agar kajian membincangkan tentang sejarah penubuhan akta-akta berkenaan alam sekitar serta proses pembentukan akta-akta tersebut. Dengan ini, masyarakat dapat menghargai usaha-usaha pembentukan kitar semula dan dapat menjaga, memelihara dan memelihara alam sekitar demi menjaga kelestarian alam sekitar untuk masa yang agak lama. Sekian, terima kasih.